Moshi Overthinkers, welcome to Overthinker. Orang cantik akan selalu dikejar, sama ada demi publicity ataupun untuk dijadikan pasangan hidup. Memang idaman untuk semua lelaki. Apatah lagi kalau dia ni seorang ratu cantik. Wanita yang pernah dinobatkan sebagai ratu cantik. Siapa dia? Jean Pereira, ratu cantik negara yang mati dibunuh, dan misteri kesnya masih belum terjawab. Jadi hari ni kita akan tengok misteri kes yang tak selesai. Kematian ratu cantik Malaysia yang mati ditikam dalam kereta. Wanita yang pernah membuatkan ramai lelaki gilakan perhatian dia. She was best known as a former beauty queen. She was a very beautiful girl, I must say. She was a woman of the world. Karier Jean Pereira sebagai ratu ditinggalkan untuk menjadi seorang cikgu di Sekolah Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya. Dekat situlah dia jumpa Katigetsu, pensyarah psikologi yang memperkenalkan dia dengan abang dia bernama Sinapa. Sinapa dan Jean Pereira kedua-duanya bercinta dan akhirnya selamat berkahwin dan dikurniakan cahaya mata seramai 3 orang. Tapi malangnya, pada tahun 1978, Sinapa dan Jean Pereira mengalami kemalangan. Yang paling tragis sekali, cuma Jean saja yang selamat. Jean dan anak-anak dia bertiga terpaksa tinggal dekat rumah mertua dan juga tinggal bersama abang ipar dia, Katigetsu. Jadi bila dah semakin lama Katigetsu dan Jean Pereira ni bertemu, timbullah bibit-bibit perasaan di antara dia orang berdua ni. Katigetsu mula jatuh cinta dengan Jean Pereira dan melamar Jean untuk berkahwin dengan dia disebabkan kecantikan Jean dan juga sifat keibuan dia. 6 April 1979, 2 orang engineer mas dalam perjalanan untuk balik dan lalu dekat kawasan gelap Airport Subang. Tapi diorang ternampak seorang lelaki berbangsa India, dan itu sebenarnya Katigetsu, terbaring di atas jalan. Kereta dia berdekatan dengan dia masa tu. Cuma Katigetsu pengsan dan tak sedarkan diri. Semakin engineer tu tenggelam dengan sifat ingin tahu diorang, pergi ke kereta yang dekat dengan Katigetsu, di mana diorang terjumpa mayat Jean Pereira mati ditikam dengan baju kuning yang berdarah. Jadi lepas tu, kes tu telah dilaporkan kepada pihak polis dan Katigetsu pun dah sedar. Dan bila dia sedar, dia dakwa yang masa dia keluar dan pergi kencing dan dia diketuk sampai dia pengsan. Tapi guys, siasatan kes tu daripada situ dah mula mencurigakan bila polis mengesan yang tak ada langsung bahan yang menyokong apa yang dikatakan oleh Katigetsu. Kematian Jean Pereira masa tu tak ada suspek yang jelas selain daripada Katigetsu. Apatah lagi motif. Andai kata suspeknya ialah Katigetsu, itu alasan yang paling kukuh untuk pihak polis pergi ke rumah Jean Pereira dan mengesan apa-apa clue yang datang daripada rumah tu. Tapi pihak polis berjaya menjumpai 20 surat cinta. Perkara yang paling pelik tentang surat tu bukan daripada Katigetsu, dan surat tu pun bukan datang daripada mendiang suami dia Sinapa, tapi daripada orang lain. Surat cinta tu diisi dengan perasaan cinta jarak jauh dan hubungan yang terlarang. Siapa sangka yang sebenarnya Jean ada berhubung dengan orang lain sepanjang hubungan dia dengan Katigetsu. Kalau korang nak tahu siapa lelaki tu, Dr. Narada Warnasuriya, seorang doktor yang duduk dekat Sri Lanka. Jean Pereira kenal dengan Dr. Narada Warnasuriya ni bila Dr. Narada datang melawat ke bangunan YMCA September 1978. Diorang ni dikatakan ada hubungan sulit lepas perjumpaan tu. Tapi cukup berkenaan dengan Dr. Narada dan Jean Pereira. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu ini boleh memberi motif kepada Katigetsu untuk membunuh Jean Pereira. Autopsi yang dijalankan melaporkan Jean Pereira ditikam 2 kali di dada, perut dan 4 kali dekat tangan. Tali pinggang yang masih terikat dengan kandungan beg tangan yang ada beberapa penghiasan. Mengikut penyiasatan polis, simulasi dijalankan untuk mendapatkan bagaimana Jean Pereira dibunuh dalam kereta dengan tali pinggang yang masih lagi dipasang. Pembunuh masuk dari pintu belakang penumpang dan menikam daripada belakang dengan pisau yang tajam. Jean Pereira pula tak bebas nak bergerak. Mungkin disebabkan pembunuh tu dah menahan reaksi Jean untuk menarik keluar tali pinggang.
Akibat daripada pendarahan dan luka yang berat pada organ tubuh Jin menjadi punca dia mati di tempat kejadian. Yang anehnya, pisau digunakan suspek masih lagi belum dijumpai. Surat cinta dijumpai polis membina seluruh kes ni menentang Katigetsu. Dia saja suspek yang ada motif. Boleh jadi dia cemburu dengan hubungan sulit Jin dengan doktor tu. Sebab itulah dia stop kereta dekat Subang Airport, kawasan gelap, tak ada orang akan lalu. Sebab itulah dia tikam Jin Pereira berkali-kali. Sebab itulah dia. Relax guys, itu cuma teori, bukan konklusi. Meskipun Katigetsu tu sebagai suspek utama, kita belum habis lagi. Teori awal polis mengatakan Katigetsu berniat untuk membunuh Jin dan tenggelamkan mayat dia dekat sungai berdekatan dengan kawasan di mana Jin Pereira dan Katigetsu stop pada malam tu. Lagi menguatkan curiga bila hospital kata tak ada langsung kesan pukulan pada kepala Katigetsu. Bila Katigetsu jadi suspek utama, satu saksi Badulanda, kalau aku tak salah lah nama saksi tu Badulanda. Dia ni saksi yang dipilih dalam perbicaraan kat mahkamah. Dia pernah dengar Katigetsu cakap, biarlah apa nak jadi pun, aku akan mengaku dan buat perempuan jalang tu tak layak hidup. Sebabkan keterangan saksi, motif dan alibi yang cukup, Katigetsu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. 2 tahun Katigetsu dipenjarakan sampai masa dia akan dihukum mati. Tapi selepas 2 tahun Katigetsu dalam penjara untuk dihukumkan, tiba-tiba ada satu plot twist. Ini bukan cerita main-main, ini cerita yang sebenar. Saksi yang menguatkan kes ni menentang Katigetsu tiba-tiba mengaku yang dia menipu selama ni. Dia mengaku yang selama ni ada orang paksa dia memaksukan kenyataan dia dekat mahkamah. Sejauh mana yang aku tahu pasal kes ni, dalang utama tak dapat ditangkap selepas 2 tahun, iaitu pada tarikh 20 Mei 1981, Katigetsu walk out of the prison as a free man. Badulanda, saksi kejadian tu pun dipenjarakan 10 tahun. Disabitkan kesalahan memasukkan kenyataan dekat mahkamah, tapi mati selepas 2 tahun menjadi banduan. Banyak spekulasi kata Katigetsu yang tikam Jin sebab dia jealous. Dia jealous dengan hubungan sulit Jin Pereira dengan Dr. Narada. Katigetsu ke pembunuhnya? Setakat ni tak ada bukti yang menyabitkan kesalahan Katigetsu. Tak ada bukti yang boleh membuka semula kes ni. Daripada pengamatan aku, Katigetsu adalah suspek. Aku tahu mungkin itu yang timbul dekat fikiran korang. Dia orang yang paling berpotensi untuk membunuh Jin Pereira. Tapi aku ada perkara nak beritahu kat korang. Macam mana kalau aku kata dalam 20 surat cinta yang polis jumpa tu, isi dia berbeza daripada apa yang kita bayangkan selama ni. Dalam isi kandungan surat cinta tu mengatakan Jin Pereira beria-ria menolak cinta Dr. Narada untuk bersama dengan Katigetsu. Andai kata Katigetsu membaca semua surat cinta tu, adakah korang still lagi rasa yang Katigetsu tu pembunuh dia? 40 years and this case remain unsolved. Apa yang korang fikir pasal tu? Guys, aku nak cakap thanks for watching. Consider slap the button subscribe. Klik juga ke notification bell untuk fast update. Itu je daripada aku. Sayonara.